Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah hari ini kita akan sambung sesi pengajaran dan pembelajaran kita untuk subjek Bahasa Melayu. Hari ini Mukadimah akan terangkan kepada awak tentang kata bantu. Apa itu kata bantu? Kata bantu ialah perkataan yang bertugas membantu frasa kerja, iaitu kata kerja, frasa adjektif, iaitu kata sifat dan frasa sendi nama untuk menimbulkan makna-makna tambahan dari segi aspek waktu dan ragam. Okey. Kata bantu ni kita gunakan untuk nak tambah makna sesuatu ayat. Untuk menambah ataupun kat sini dia kata menimbulkan makna-makna tambahan dari segi aspek waktu dan ragam. Untuk penyedap ayat lah kiranya. Okey, kata bantu terbahagi kepada dua iaitu kata bantu aspek dan juga kata bantu ragam. Kata bantu aspek digunakan untuk menentukan sama ada perbuatan itu sudah, sedang atau belum dibuat. Kata bantu aspek menimbulkan suasana perbezaan masa iaitu sama ada lampau, kini atau masa hadapan. Okey, kata bantu aspek ni digunakan di dalam ayat untuk nak tentukan masa sesuatu perkara itu berlaku. Sama ada masa itu masa dah lepas ataupun sedang berlaku ataupun belum berlaku. Okey, jom kita tengok contoh yang Mukadimah dah buat. Okey, untuk jadual dekat atas ni, yang warna kuning ni ialah masa akan datang. Maksudnya belum berlaku. Yang warna hijau masa kini ataupun perkara yang sedang berlaku. Dan warna biru ialah masa lalu ataupun perkara yang sudah berlaku. Masa yang ke belakang. Masa akan datang ni masa yang belum berlaku. Masa kini tu sedang berlaku dan masa lalu ni perkara yang dah lepas. Okey, kita tengok dulu masa akan datang. Kata bantu apa yang boleh kita gunakan? Okey, untuk kita nak terangkan masa yang akan datang, kita boleh gunakan kata bantu akan dan juga belum. Kita tengok contoh ayat. Kita akan berjaya sekiranya berusaha. Jadi ayat ni nak terangkan kalau kita berusaha baru kita akan berjaya. Benda tu tak berlaku lagi. Jadi kita kena berusaha dulu baru kita akan berjaya. Okey, belum. Dia belum bersarapan pagi. Maksudnya dia tak sarapan lagi. Okey, masa kini. Masa kini awak boleh guna kata bantu masih dan juga sedang. Atuk masih cergas walaupun sudah berumur. Maksudnya atuk dia lihat atuk dia masih cergas walaupun sudah berumur. Okey, sedang. Zaki sedang mengemas bilik tidurnya. Maksudnya dia tengah kemas bilik tidur dia waktu tu. Okey, masa lalu ataupun masa yang telah berlaku. Perkara yang telah berlaku. Okey, baru, pernah, telah, sudah. Ibu baru beli baju baharu. Maksud dia, ibu dia dah beli dah baju tu tadi. Maksudnya baru je berlaku benda tu. Jadinya ibu baru beli baju baharu. Apa beza baru dengan baharu? Okey, baharu ni kita gunakan untuk benda-benda barang-barang yang baru. Dia spesifik dia kepada benda. Contohnya baju. Baju baharu, kereta baharu, rumah baharu, benda. Okey, seterusnya pernah. Adam pernah ke tanah suci pada tahun lepas. Maksudnya dia pernah ke tanah suci. Maksudnya dia dah pergi ke sana pada tahun lepas. Jadinya masa yang lepas. Okey, seterusnya telah. Dia telah sedar akan kesalahannya. Maksudnya, dia dah buat salah, dia dah sedar. Sudah. Saya sudah siapkan kerja sekolah saya. Maksud dia, kerja sekolah dia dah siap. Dia dah buat sebelumnya, masa yang lalu. Okey, kita tengok pula kata bantu ragam. Okey, apa beza kata bantu aspek dengan kata bantu ragam ni? Okey, kata bantu ragam ni dia lebih kepada perasaan. Okey, tengok
bentuk kata yang menerangkan ragam perasaan yang berkait dengan perbuatan yang dilakukan. Perasaan yang berkait dengan perbuatan yang dilakukan. Kita cuba tengok contoh. Okey. Penggunaan. Merujuk kemampuan atau keyakinan. Perasaan orang yang tengah bercakap tu, dia mampu dan dia yakin. Okey, contoh, kita boleh bertolak pada petang ini juga. Dia rasa dia boleh bertolak pada petang itu juga. Okey, contoh bagi dapat. Dia dapat membaca Al-Quran dengan baik. Maksudnya dia rasa dia dapat baca Al-Quran tu dengan baik. Itulah yang dimaksudkan dengan merujuk kemampuan atau keyakinan. Kemampuan tu maksudnya dia dapat membaca Al-Quran tu dengan baiklah. Kalau keyakinan ni lebih kepada yang atas ni lah. Kita boleh bertolak pada petang ini juga. Okey, yang kedua, merujuk ragam keperluan terhadap sesuatu. Maksudnya perasaan dia perlukan benda tu. Okey. Kita harus berfikir sebelum berkata-kata. Maksudnya kita perlu berfikir. Perlunya kita untuk berfikir sebelum kita berkata-kata. Okey, yang kedua mesti. Saya mesti belajar dengan tekun dan gigih. Maksudnya keperluan dia ialah dia mesti belajar dengan tekun dan gigih. Dia perlu belajar. Okey. Yang ketiga patut. Kita patut menjaga kebersihan diri setiap hari. Maksudnya keperluan dia ialah menjaga kebersihan diri. Okey, yang ketiga ialah hendak dan juga mahu. Merujuk ragam ingin akan sesuatu. Okey, dia inginkan sesuatu, jadi kita boleh gunakan perkataan hendak dan mahu. Contoh, buku yang hendak dia beli itu sudah habis. Dia nak beli buku tu tapi buku tu dah habis. Okey, yang kedua ialah dia ke masjid kerana mahu menunaikan solat zuhur berjemaah. Maksudnya, dia nak pergi ke masjid untuk menunaikan solat zuhur berjemaah. Itu ialah contoh bagi kata ragam, kata bantu ragam. Okey, baiklah. Jadi, Mukadimah dah terangkan di mana kata bantu aspek ni dia lebih kepada menerangkan masa. Iaitu masa lalu, masa akan datang ataupun masa yang sedang berlaku. Kata bantu ragam pula menerangkan perasaan orang yang sedang berkata. Macam yang Mukadimah terangkan tadi. Okey, sampai di sini saja penerangan Mukadimah. InsyaAllah kita akan sambung lagi pada masa akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.